Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi 29 hari bulan 10 24 bersamaan dengan 26 hari bulan Rabiul Tsani 1446. Kami masih lagi dalam rehlah dakwah, ukhuwah dan musaadah ke utara Thailand, sekarang berada di Chiang Rai. Jadi Alhamdulillah, pada pagi yang ceria, yang bahagia ini, kita teruskan dengan beberapa hikayat bagaimana orang-orang yang terkesan dengan Al-Quran. Kita nak tengok asarul Quran ataupun man ta'assara bil Quran, orang yang terkesan jiwa dia dengan Al-Quran. Bila dia baca Quran, apa yang dia rasa? Apa yang dia dapat? Apa yang dia boleh dalam bacaan ataupun pengajian ataupun tadabbur kepada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca itu. Jadi Alhamdulillah, dalam buku kita ni, buku ni yang ada yang pandai bahasa Arab, cari hakaza ashu ma'al Quran. Hakaza ashu ma'al Quran. Demikianlah mereka hidup bersama dengan Quran. Maknanya orang-orang yang soleh, bagaimana mereka hidup bersama dengan Quran, kita kata itu. Jadi ayat yang kita bincang pada kali ini iaitulah orang yang terkesan dengan Quran. Ada seorang pelajar, dia cerita pengalaman dia. Dia kata dia ni baca Quran boleh. Kemudian dia pergi ke Ma'had Tahfiz. Ya, orang Arab ni, para jemaah sekalian, kalau kata tahfizul Quran tu, kelas ngaji Quran tu lah. Dia lebih kepada hafalan, dia hafal terus. Kita ni pak tua pun duk main. Alah, kalau boleh ingat apa ni ayat lazim ke bawah tu, kira hebat dah tu. Nak banding orang tak ingat langsung. Ya, tapi bila dia kata dia pergi tahfizul Quran, dia kata di antara ayat yang aku dapat, tuan-tuan tengok dia punya nombor ayat, surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini membawa petunjuk ke jalan yang lurus, ke jalan yang elok, ke jalan yang comel, jalan yang benar. Jadi bila aku baca ayat ni, aku mikir, aku akan berubah hidup aku dengan Quran. Aku akan ubah hidup aku ni berdasarkan kepada Al-Quran. Cuma aku tak tahu, mahwa nau'ul hidayah. Hidayah Quran mana yang Tuhan nak bagi pada aku? Apakah bentuk hidayah yang Allah SWT nak anugerahkan kepada aku? Jadi aku duk mikir hal tu. Hidayah mana Tuhan nak beri, kita pun tak tahu. Jadi bila tak tahu, duk tunggu apakah hidayah yang Allah Ta'ala akan anugerahkan kepadaku, maka dia pun belajar lagi Quran, sehinggalah beberapa ayat yang kita belajar, yang kita sudah tadabbur, yang kita sudah hafal, dia baca dalam qiyamul lail, dia baca dalam solat, baru aku terasa kemanisan belajar Quran. Dan ketika itulah sedikit demi sedikit perubahan dalam hidup kepada akhlak hamalatil Quran, kepada akhlak orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Jadi ini dia panggil, itu di antara perkara yang kita kena ingat, kelebihan Al-Quran. Kelebihan Al-Quran. Jadi para jemaah sekalian, betapa indahnya orang yang boleh hidup dengan Al-Quran. Betapa indahnya orang yang boleh hidup dengan Al-Quran. Sebab kalau dia hidup dengan Quran, maka Al-Quran akan jadi pemandu dia. Kitab hidayah yang Allah Ta'ala turun ni sangat berkesan dalam jiwa manusia, tapi syarat manusia tu nak mencari hidayah. Tapi kalau manusia sekadar rutin hidup dia ya, tidak dianggap kitab ni sebagai kitab hidayah, sebagai kitab petunjuk,
kita hanya menjadi kitab budaya yang kita boleh ingat saja, maka dia akan baca tu. Baca, tak tahu apa. Tak ada kesan dalam jiwa, tidak ada kesan dalam kehidupan. Kita baca Quran pun tak meniti air mata setitik. Bila meniti air mata, ketika baca Yasin tengok. Tuan-tuan tahu ke apa ke istilah baca Yasin tengok? Siapa dia tahu? Baca Yasin tengok, tahu? Kau tak ada dengar lagi? Baca Yasin tengok. Mari ni kita dengar. Bila kita duduk dekat orang nak mati, Yasin wal Quran. Tengok. Innaka laminal mursalin wa ala siratal mustaqim. Tengok. Dia panggil baca Yasin tengok. Tengok pada orang tu. Takut kita duduk Yasin lagi, tengok orang tu mati dah. Tak ada ajar ngucap. Mana kalau hak baca Yasin tengok ni, hati hak menangis. Sebab dia bukan menangis Yasin, dia menangis ketuk dia nak mati. Ini kita kata adalah man ta'assara bil Quran, semua ayat Quran itu ada ibrah, ada pengajaran, ada jentikan ke dalam hati manusia, tapi syarat hati manusia itu perlu menerima hidayatul Quran. Kita kata alhamdulillah, nikmat. Ini di antara sahabat-sahabat kita, pendakwah-pendakwah yang mari jumpa orang kafir, orang bukan Islam, dia kata aku mula dengan baca Quran dulu. Aku baca ayat kursi ke dia. Kalau ada hantu dia lari. Kalau ada syaitan nak kacau dia, mungkin syaitan ketinggalan dia sekejap. Yang menyebabkan mudah terbuka hati dia untuk menerima Al-Quran. Mana kita, ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, baba-baba kita yang ada kelas Al-Quran, tahfiz, pengajar Al-Quran, kita letak Quran tu nombor satu. Semua benda nak ngaji, Quran. Nak belajar akidah tauhid, Quran. Nak belajar fiqh, ada dalam Quran. Cuma fiqh dalam Quran tu fiqh umum lah. Dia panggil asas, prinsip. Cuma pendetailan tu kena pergi dalam kitab fiqh. Kemudian ada seorang, cerita ni pendek-pendek ya. Dulu cerita panjang-panjang, dia ujung-ujung kitab ni dia pendek ya. Dia ambil pengalaman orang, catatan orang tentang apa yang dia rasa dengan Quran. Kita nak kata testimoni tak juga. Sebab testimoni ni benda uji kaji gitu ya. Ini tak orang sendiri melalui proses perjalanan hidup dia untuk mendapat manfaat daripada Al-Quran. Kita kata alhamdulillah. Ada seorang ni dia baca Sami'atu Ustazi. Dia dengar guru dia duduk tafsir ayat surah An-Najmi, Suratul Najmi ayat 17. Suratul Najmi ayat 17. Dia dengar tok guru dia baca surah An-Najmi ayat 17. Ustaz dia pun baca. Tengok dalam surah An-Najmi ayat 17, Allah Ta'ala sebut ketika Nabi Mi'raj. Inda apa ni? Iz yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha. Ma zaghal basar wa ma tagha. Penglihatan Nabi SAW tidak berkisar daripada menyaksikan dengan tepat akan pemandangan yang indah yang diizinkan dia tengok. Mana Nabi bila dia tengok, dia fokus dia tengok. Dan tidak pula melampaui batas. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan demi sesungguhnya Nabi SAW telah melihat sebahagian besar dari tanda-tanda yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan Tuhannya. Ini kalau tengok terjemahan tafsir pimpinan Ar-Rahman, dia terjemah sangat seni. Sangat seni cara terjemahan dia tengok. Jadi bila aku dengar ustaz ni cerita tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi aku duk mikir, istash'artu ma'a hadithiha, mana sedang ustaz duk cerita tentang Nabi tentang Isra' ni, mata dia tak tengok melilau kursi, tak ada. Macam kita ni kalau pergi rumah orang duk perhati tu, perhati ni, pak dapur orang apa tengok, lah. Nabi kita ni tak ada fudulin nazar. Dia tidak tengok melilau kursi. Mata dia tengok fokus kepada tempat itu. Itu dia kata hadza akmal ma yakun minal adabil azim. Ini merupakan adab yang besar. Bila kita pergi, kita jumpa dengan orang, kita tengok orang tu je. Jangan duduk tengok kursi. Contohnya kita pergi rumah orang. Tuan rumah duduk depan. Tuan rumah duduk depan. Kita duduk palai sana, pusing situ, pusing sini. Kita kata lah. Beradab kepada orang tu. Sampai hari ni, hati-hati tuan-tuan. Pergi rumah orang. Kita buat temu janji lama dah. Tuan dia ke duk main wazak, duk main terosak. Duk main terosak. Penat gitu.
Tak tengok muka kita. Gitu. Duk. Ada orang WhatsApp dia jawab, ada orang call dia akak. Aku ni booking 2 bulan dah ambil tarikh nak mari jumpa, nak mari ziarah awak. Tiba-tiba mu duk melilai kursi. Duk tengok kursi. Ni masalah kita. Sama juga bila kita pergi nak belajar dah. Ambil tarikh syekh mengajar. Kita duduk depan syekh, duduk tengok benda lain. Kita kata ini satu benda yang berlaku. Jadi itu dia panggil, mana pelajar ni, Masya Allah, dia tadabbur, mazaghal basar wa matagha. Nabi ni, sallallahu alaihi wasallam, fokus kepada apa yang Allah izinkan untuk dia tengok. Dia tidak kata mulia, comelnya, lawanya, arah sekolah, apa. Jadi, tak ada fokus. Jadi ini mana kita kata penuntut ilmu yang ada kita ada sekarang, talabatul ilmi, penuntut ilmu yang kita ada sekarang ini menjadi kewajipan kepada kita supaya fokus. Sama juga bila kita baca satu tajuk, tu juga tajuk tu ya. Sebab itulah anak, bila kita belajar ilmu pendidikan ni, dia panggil pedagogi ke apa benda, gogi-gogi ni banyaklah ada ilmu pengajian dah. Jadi kita bila kita nak mengajar, nak kuliah, tajuk apa kita masuk? Anak buat kaji selidik suruh pelajar-pelajar kita buat. Kata kenapa kak kita pergi di sebuah masjid, surau masjid, tengok dia punya senarai penceramah. Kadang-kadang tiga orang penceramah dalam 7 malam tu tafsir Quran. Kita pun suruh tanya ustaz, apa ustaz minat ngajar tafsir ni? Ada kau ulak ustaz ilmu dalam tabahur fi tafsir kau mana? Satu. Yang kedua, cuba dengar ustaz yang sama duk ngajar tafsir sana sini, gapo dia hok fokus dia. Bila kita siasat, minta maaf lah, bukan ni segelintir kecil manusia, bukan besar sangat tapi ada. Rupa-rupanya dia kata ilmu tafsir ni luas. Dia baca ayat 5 minit ya, fokus ayat, lepas tu dia melilau. Dia pergi Paksian Rai lah, pergi ke atas bukit berapa nama Banzo, cari kopi. Cerita belakang dalam kitab tafsir dia tu. Sehingga akan dikatakan ustaz ni dia baca tafsir, hak tak adanya tafsir. Dan dia baca tafsir Quran, tapi yang tak adanya apa? Tafsir Quran tak ada. Cerita dunia ni masuk belakang. Jadi dia dikata boleh menggoreng dia dengan subjek tafsir ni boleh goreng. Kita kata la haula wala quwata illa billah. Kita nak hurai satu-satu ayat, kena kaitkan dengan dipanggil tafsir yang paling baik, at-tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur, ditafsir dengan hadis. Ayat dengan ayat. Itu tafsir Al-Quran bil Quran, itu paling tinggi darjah. Sebagaimana contohnya ulama semasa yang tulis tafsir Quran bil Quran, siapa dia? Iaitulah Syekh Muhammadul Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu taala. Muhammad Amin Syanqiti ni dia masyhur tafsir dia tu Adwa'ul Bayan fi tafsir Al-Quran bil Quran. Adwa'ul Bayan fi tafsir Al-Quran bil Quran, cuma saya tidak sure kan tuan-tuan beli. Pelik. Pelik kan tidak? Saat ni banyak molek, lepas tu beli. Kalau beli pun tak faham. Itu masalah dia. Sebab tinggi perbahasan. Kena ustaz-ustaz yang talabatul ilmi, penuntut ilmu ni beli, dia baca, dia hurai, boleh. Tapi kalau beli sendiri macam beli terjemahan tu, sebab orang duk beli kan, waktu kita tak sure. Sebab itulah kalau kita nak pergi ziarah pusat-pusat pengajian ni, kalau kita nak beli hadiah, kitab tafsir yang agak elok lah untuk rujukan ustaz-ustaz kita ni, macam kita lah, sederhana ada maklumat ni, Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir tu cerita lah. Macam-macam nama ni, lubab tafsir Ibn Katsir. Yang penting beli hak ringkasan. Kalau beli hak betul, hak tafsir Ibn Katsir juga, hanyut kita. Sebab Ibn Katsir dia bawa riwayat. Kadang-kadang satu ayat dia bawa 5-6 riwayat. Lepas tu dia condemn yang di bawah. Riwayat ni Israeliat ni, tapi jeng lah kitanya. Orang panggil tak jumpa logo. Masuk boleh, keluar balik. Tubik, orang panggil masuk boleh, tubik tak boleh. Maknanya baca-baca tak tahu keputusan. Tapi bila kita ambil tahzib tafsir ni, mereka dah pilih riwayat yang terbaik, yang ada kaitan ayat, yang tak ada perbahasan. Itu penting. Maknanya dalam pengembaraan kita menuntut ilmu ni, sebagaimana Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi, mazaghal basar wa matagha. Jadi kita pun kadang-kadang bila kita baca ayat ni, kita tak mikir pun nak kait dengan kehidupan semasa. Tapi ulama ustaz-ustaz kita pentadabbur Quran, dia kata adab yang baik bila kita menuntut ilmu, lebih-lebih lagi ilmu tentang Allah, tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam ni, duk alam majlis ilmu. Kita baca Quran tapi jangan duk melilai kursi.
Duk alam majlis ilmu, cinta Nabi SAW, tapi tak cinta-cinta mana. Duk cerita kau bergendang ya. Kita kata tak. Perempuan sana, perempuan sini. Akhir kali hak balik orang tanya, apa dia boleh hari ni? Oh, sedap suara apa ni juru lagu. Bas. Aina ta'assur bi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Apa yang Nabi tak suka? Apa yang Nabi suruh? Berapa kita kempen malam tu? Tak ada pun kempen. Kempen suruh solat sunat pun tak bunyi. Nah, jadi ini dipanggil tidak fokus. Maka itu beberapa itu cerita. Ada lagi cerita dia kata aku ni alhamdulillah Allah Taala beri satu ayat. Tuan-tuan tanda ayat ni. Ayat ni surah Qaf ayat 18. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kita kata ayat ni saya nama ayat handbrake. Kita ni ada bila ada handbrake tak jalan kereta. Kalau kita pergi berhenti kereta tepi, parking tak nak pergi dah. Dia kata orang ni bila sampai kepada ayat ni, surah Qaf ni di antara surah yang dibaca oleh Nabi SAW sentiasa. Sehingga ada seorang sahabiah, seorang perempuan, dia kata aku hafal surah ni daripada aku dengar Nabi baca ketika solat. Solat Jumaat, solat raya. Nabi baca ni dia orang dia melekat. Hafalan dia kuat. Kita ni hafal kali-kali pun tak ingat juga. Dia tu dengar sekali ingat. Dia dengan MP3 tu sama je zaman kita ni. MP3 hak cukup bateri lah. Tak cukup bateri mampu kau jalan juga. Ataupun hak tidak on. Cakap seorang. Jadi dia ni kata aku ingat surah Qaf ni ketika Nabi SAW berkhutbah. Nabi baca surah. Apa surah? Apa ayat? Tanda tuan-tuan ni. Dia panggil ayat break ni. Ayat surah Qaf ayat 18. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satu perkataan. Ulama tafsir tak dalam kurungnya. Termasuk tulisan lah. Ulama semasa kata termasuklah share, forward. Tu hak semasa. Illa ladaihi raqibun atid. Ada pencatat malaikat yang menulis, yang mencatat apa yang kita buat. Apa yang kita tulis. Apa yang kita kata. Apa yang kita share, apa yang kita like. Like masuk juga? Masuk. Sebab dengan kita buat like tu lah orang hak share tu kata ingat dia betul. Kalau dislike, tunjuk kata barulah betul. Baru dia dah. Jadi ini dipanggil kata-kata yang perlu kita kena usahakan supaya melekat ayat 18 surah Qaf ni dalam kepala kita. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Cerita anak satu malam duduk dalam grup Wasafi lah, mazhab Wasafi ni. Duduk dalam grup. Dia duduk mengatur ke dalam grup. Kita kata jangan. Tuan dia hidup lagi. Nombor telefon pun ada ni. Rosak dia. Kerau. Tak payah. Orang lagu ni tak payah duduk bicara banyak. Memang jahat-jahat. Memang sesak-sesak. Punya balon tu kak. Macam dia tu. Pemegang kucing neraka dah. Dia bubuh lah itu selalu siap. Bila kita nasihat, tak dengar. Nasihat pun tak dengar. Pas kita sendiri nyenjar. Sana pun ambil ayat ni. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi. Letak buat poster. Tajuk dia. Malaikat belum pencin. Tengok ayat dia panggil. Malaikat belum pencin. Kata tuan-tuan hadut ni tak usah buat besar lah mu ni. Mu nak kata korang ke, nak menguduh korang ke, nak apa? Ingat malaikat belum pencin. Maknanya malaikat duk nulis apa kita kata. Kita buat poster, dia pun tak era juga. Sebagaimana Allah Taala sebutlah, fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Allah kata apa? Kalau mu terlupa duk ala grup orang duk ngata kok bila mu ingat la taq'udu. Jangan duduk juga mu sekali dengan dia. Ini bahayanya kita duduk dalam grup-grup yang tak betul ni. Sebab kalau kita tak tegur, bermakna kita termasuk dalam syaitan akhrah, syaitan bisu yang sekali dengan dia pak dosa. Saya suka tengok je. No. Tengok tanpa tegur lah. Tengok untuk menegur, naam. Tak kira lah. Grup sekolah ke, grup masjid ke, grup dakwah tu. Setengah tu dalam grup masjid. Dia tulis macam-macam. Kita bagi nasihat sekali dengan kita, dia lipat. Jadi kita keluar leh grup. Nak leh grup no ustaz. Ada orang kata kalau leh grup ni, start putus ukhuwah, putus silaturahim. Kata fatwa mari mana lah gitu. Putus silaturahim, keluar grup orang duk ngopak. No. Kalau grup family, grup anak beranak, mungkin. Kita keluar masuk balik apa? Tanda protes. Bahawa perbuatan yang awak buat sekarang ni tidak elok, tidak comel.
tidak molek. Itu dia panggil tanda protes. Jadi kita kena ingat, tanda protes ni penting dalam hidup kita ni, jangan duduk mudah-mudah. Allahu Akbar. Kemudian orang yang dikata, jadi itu ayat, ayat ni ayat sentap, ayat break kita. Bila kita ingat tu, kita ingat, kita ni malaikat ada sebelah ni. Dia nulis dia. Dia tak pencin. Kalau malaikat pencin, senang kira. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala beri malaikat ni, malaikat lah. Dia tidak manusia. Malaikat ni sifat dia tak makan, tak minum, tak bini. Senang kira. Kalau dia makan, kita boleh rasuah. Tanya dia malaikat, suka makan ke apa malaikat? Wah dia, kita cari rujak hak ramai sekali, wui. Nah, tapi kita kena beri ke malaikat hak dia makan lama nak boleh sudah. Mana dia pergi makan pok dia tu, dah lah nak buat maksiatnya. Mungkin dia tak tulis masa tu. Nanti malaikat tak makan, dia tak ada apa. Kalau zaman kita hari ni, tanya lalu tak, malaikat nak handphone, iPhone hak berapa jenis? 15 ke berapa lah ni? Hak. Lah 15 dah. 18 dah. Oh, Akbar. Kita orang beri hak 15 pun berasa kilit juga kita. iPhone 15. Kita gurau dia kata saya ni payah weh nak tengok. Kita ada iPhone ni. Sabarlah lu. Tak boleh gurau anak orang kita ni. Orang ayat tu mari lalu kita kata jazakumullah khairan. Maknanya kalau malaikat ni jenis tu kita tanya, kita nak bagi iPhone 18 malaikat. Tapi kena main sampai habis bateri syarat. Lamalah nak bolehnya. Tak, tapi malaikat tak rasuah game. Jadi kita ingat molek. Ayat tu ayat Quran yang menjadi ayat orang panggil penyekat kita daripada lara, mikir koksi, mengarut-ngarut, jangan. Jadi kita kena buat. Kemudian ada seorang dia kata, kenapa aku boleh baca Quran? Istiqamah baca Quran. Istiqamah dengan ibadat, dengan solat-solat sunat, dengan solat jemaah, dan istiqamah dengan infak. Sedap juga dia. Dia kata, aku pegang dengan sebuah ayat Quran, surah Fatir, tanda ni pelajar, surah tu Fatir. Surah Fatir, Allah Ta'ala sebut dalam surah Fatir ni ayat berapa ni? Tengok. Ayat 29. Tulis. Surah Fatir ayat 29. Dia kata ayat ni Allah SWT sebut dalam Al-Quran Al-Karim. Wa wudi al-kitab. Allah SWT sebut innal ladzina yatluna kitab Allah. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Sambung ayat. Wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi orang-orang yang yatluna kitab Allah, baca Quran. Wa aqamus salah, jaga salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, orang yang banyak infak. Jadi 3 benda hari ni. Salat, Quran, infak. Kenapa apa? Dia mengharapkan satu perniagaan pahala yang tidak putus-putus. Maka Allah Ta'ala sebut itu, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Jadi Allah Ta'ala kata, aku nak beri balasan yang sempurna. Dan aku tambah lagi dia punya kelebihan tu. Aku tambah lagi. Jadi bila dia ingat hak ni, ingat kepada ayat ni, menyebabkan aku yakin dengan janji Allah SWT, Tuhan nak bagi pahala, bukan sekadar bagi pahala biasa, tambahan lagi, banyak lagi. Maka ketika itu aku tak tinggal lagi 3 perkara ni. Tuan-tuan kena ingat. Surah Fatir ayat 29-30 ni, ambil motivasi, menguatkan ibadat. Jadi aku tak tinggal baca Quran setiap hari, solat berjamaah dan solat sunat tak tinggal, dan infak juga tidak tinggal. Jadi kalau kita sebut infak ni, biasanya para ulama bila sebut infak, dia pergi ke infak harta lah. Infak tubuh, biar tubuh kepada dakwah tak apa juga, tapi itu cara urufnya bila sebut tentang infak, dia pergi ke mana tuan-tuan? Dia pergi kepada infak harta. Mudah ya. Ini ayat-ayat Quran ni, kita tak usah banyak, itu dia panggil ilmu tadabbur. Ilmu tadabbur ni orang tak baca panjang. Mari kita tadabbur sejuzuk. Bukan tadabbur tu, dia panggil tadarus, kilawah. Tadabbur ni seayat. Kadang-kadang ujung ayat, ekor ayat dia baca. Jadi ini Allah Ta'ala beri kepada orang-orang ini, dengan satu ayat dia boleh berubah. Dengan satu ayat dia termotivasi. Dengan satu ayat dia boleh apa? Dia boleh jaga keadaan. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Allah Ta'ala buka hati dia. Satu lagi cerita menarik.
Orang ni dikata kuntu talibah. Saya ni seorang pelajar, penuntut di universiti. Keluarga aku, alhamdulillah semua mutahajjibah. Maknanya perempuan-perempuan jaga hijab. Jaga penampilan diri molek-molek. Aku sendirinya liberal. Dia mengaku kuntu mutasahilah fil hijab. Mana pakar tu nampak jambu, belik-belik tekok gitulah macam apa ni budak-budak lah ni. Jadi biasalah bulan Ramadan ni orang akan jadi apa? Jadi jiwa tu semangat nak ibadat. Dan dia pergi dengan family dia ke masjid. Al-Fadhil Tuan Imam malam tu baca ayat tanda tuan-tuan. Suratul Kahfi ayat 47 sampai 47 lah dia baca ayat apa ayat lagi. Dia pun dia Arab ni. Dia dengar tu terjemah ingat. Sebab itulah analah nasihat kepada imam-imam. Kalau kita ada tazkirah selepas tarawih, ada setengah masjid ni tazkirah celah tarawih. Tapi saya peribadi anak suka habiskan tarawih baru tazkirah. Kita berbeza pandangan tidak jadi masalah. Bagaimana kata seorang sahabat saya nama Toki. Jadi dia kata berbeza pandangan tak ada masalah. Selagi kita boleh bincang kenapa nak balah. Tapi orang lain ni kalau boleh balah kenapa mau bincang, itu masalah kita. Jadi kita pandangan saya habiskan tarawih baru kita tazkirah. Please, orang tua-tua hak uzur, hak kumur perut, hak duduk dak dah. Kalau kita nak tunggu tarawih, ustaz ni pula kadang-kadang dia boleh mikrofon payah nak berik. Allah Taala beri anugerah pada dia, nyop kecek juga pada kawan itu duduk. Jadi kita sudah duduk tarawih, orang nak batal wuduk ke, orang ada masyarakat nak pergi ke tandas ke, ada masyarakat nak balik awal. Jadi itu masalahnya kan, kalau kita berhenti awal dia lari. Dia lari itu bukan salah kita, bukan salah dia, salah kita. Mulai jadi kita ceramah kita tak menarik. Kita pergi jemput orang-orang yang apa ni, yang tak ada ilmu mana cakap. Contohlah kita kata. Jadi bila sampai kepada ayat ni, wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Saya memang baca sedap. Dia mula menangis. Masya Allah. Pada hari bukit terbang. Apa ni? Allah Ta'ala mari dengan bukitnya, dengan berapanya. Jadi itu dia panggil kesan jiwa manusia ni. Allahu Akbar. Allah Ta'ala beri kesan kepada Quran adalah jiwa manusia itu cukup besar. Kemudian sampai kepada ayat 49. Wa wudi'al kitab. Wa wudi'al kitab. Biasanya imam ni kalau dia hak pandai Quran, dia akan berhenti tepat. Wa wudi'al kitab. Kitab surat amalan boleh terima. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Engkau akan lihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat dalam surat. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Hei, surat apa ni? Hak kecil, hak besar, hak aku buat semua tercatat dalam. Yang baik ada, yang buruk ada, semua ada. Allah wa wajadu ma'amilu hadira. Semua hak kita buat tadi ni ada belaka dan rekod. Wala yazlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tak zalim. Jadi bila bahasa apa pada ayat ni, budak mek kita ni, siswi kita ni mula menangis. Masya Allah. Dia kata aku menangis. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, tak ada benda la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa. Kecil besar malaikat tulis belaka, mu jangan bimbang. Yang kecil yang besar malaikat tulis belaka. Allah. Dia mulalah dia menangis dalam solat. Wa hawa fi hadhihi al-ayah, dalam bila masa pas ni imam tu menangis. Imam menangis. Imam tu duk ulang ayat ini. Duk ulang penyesalan puak kafir di akhirat. Wa bakaitu khalfahu. Ketika itu aku duduk berdiri. Kan mauqif yaumul qiyamah tu nama berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Ketika itu aku berdiri, aku duduk mikir apa benda aku nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila aku balik, buka semula almari, mana-mana hijab hak tak patut syariah tak tepi belaka, dia mula berhijab dengan sebab jintikan ayat suratul Kahfi. Kita hari ni surah Kahfi baca. Setengah tu email tu jadi keadaan rasmi dah pula. Pak Kahfi 10 ayat pagi-pagi. 10 ayat takut nak takut darjah. Lepas tu ilmu tentang darjah tak tanya-tanya pun. Tak belajar pun. Takut darjah. Tapi ilmu tentang darjah tak ikut.
Hak dah jawab mari, pakat turut pula. Kita kata dah. Ayat Al-Kahfi dibaca setiap Jumaat tu untuk kita kena tadabbur. Ada 4 perkara dah tu. Saya kita tak nak orang sebab ada kita nak bawa soal lagi tajuk. Jadi kata budak mek ni kita ni, Allah Ta'ala lah bagi sabbitha alal haq. Allah Ta'ala lah istiqamahkan dia atas jalan yang benar. Dia mula berhijab, jaga dia punya penampilan diri, jaga dia punya kedudukan. Kita kata Alhamdulillah. Baiklah, cerita sebagai penutup, satu cerita yang agak menarik, iaitulah tentang tengok surah An-Nisa ayat 9. Surah wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Tengok. Jadi ayat-ayat ni tentang orang bagi pusaka. Surah contohnya ayat 8 dari surah kita ni. Surah apa tadi? Surah An-Nisa ayat 8. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Bila kita waktu bagi pusaka orang mari, hak boleh terima ambil, hak tak boleh terima koyak moleklah. Maaflah dah. Memang tak ada bahagia. Tapi kalau kita ada hak lebih-lebih hak boleh kita tu, Allah lah sikit, apa salahnya. Cuma ayat 9 hak kita nak tadabbur sikit. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut pada Allah Ta'ala daripada melakukan inaya kepada anak-anak yatim oleh orang-orang yang menjadi penjaganya. Penjaga anak yatim yang duduk main, duduk tebal anak yatim kot si, makan harta anak yatim mudah-mudah. Yang jika ditakdirkan mereka pula meninggal, anak-anak dia lemah, masih lagi kecil-kecil, yatim di belakang mereka, tentulah mereka akan rasa bimbang terhadap masa depan dan keselamatan anak. Betul tak? Kita lah niat tak si mati ni, berapa sebab tak si mati? Sebab apa tak nak mati? Sebab yang pertama, tak ada perbekalan. Tak? Sebab yang kedua, duk mikirkan anak kecil. Nantilah tu, kalau nak mati berbiam besar-besar budak ni. Tak? Kalau mati tak ada orang nak cara. Maka Allah Ta'ala sebut di akhir ayat, mu nak suruh ada orang cara ke anakmu, nak suruh Allah Ta'ala jaga anakmu, falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Yang pertama, kita kena takut pada Allah Ta'ala, jadi orang baik. Kemudian, perkataan kita, perkataan yang betul. Jangan duduk nipu. Ada harta, royak, ni harta aku. Ada bini 2 orang, royak ada 2. Nipu mati ada juga. Sahabat saya cerita, kata cerita sungguh ni, cerita sungguh. Dia, bila mati tok lelaki, bini, kotak tisu depan kepala tok lelaki, dia duduk kesak tisu, duduk kesak itu ni, air mata. Tiba-tiba masuk budak perempuan, seorang perempuan bawa anak kecil-kecil lagi. Ni ke mana ni? Mocik ni backing lagi bila tok laki mati pun. Nak cari siapa ni? Budak tu, oh abah mari pakat 20 mayat. Abah. Biar betul. Dia bertanya, siapa abahmu? Ni abah kita ni. Budak mana itu nipu? Hak itu nipu pak dia. Mok ni. Oh, dia apa ambil kat kotak apa ni? Kotak tisu ni, nyekatok atas kepala mayat. Kakak ni ada tu pada bini lain, bawa katok. Oh tu kalau kepala mayat nyekatok, tengok dia bedek gua. Kalau nak bini kau yak molek, terus ada susu. Oh mati katok, tak punya katok dengan tisu. Kalau katok dengan benda lain, berat, kepala mayat mana tu, itu pun forensik pun nak ambil. Ni teman. Oh ya, nak bini pasal anak saya sok mau kawan kita nak bini 2-3 kata declare we bagi istihar. Kita nak bini tengok kawan-kawan kita ni hok nampak berani tu. Cuma dia kata kita ni boleh berlaku benda lain. Ubat berani ya tak ada. Baik, bocah belum tahu kasih. Mari kita pergi ke tajuk kita. Jadi Allah Taala sebut dalam Al-Quran ni, falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Mu kena takut Allah Taala dan membuat perkataan yang baik. Ana bila sampai sini, ana suka bawa cerita Umar bin Abdul Aziz. Kita kenal siapa dia Umar bin Aziz? Ada seorang ni mari tanya anak pada Umar. Ibnu Uyainah rahimahullah taala dia kata qultu li Abdul Aziz bin Umar. Aku tanya Abdul Aziz anak orang Arab ni suka gitu. Dia Umar bin Abdul Aziz. Dia buh nama dia Abdul Aziz pula. Abdul Aziz Umar Abdul Aziz. Ni kita kena buh nama anak kita ni. Nama tuk dia. Kau pecah dah? Tak ada dah. Oh, tak ada aku. Nak buat tahu apa pecah apa. Cucu lah.
Cucu anak dia, ben anak kita. Dia ben kita pula, ben dia. Dia muntah. Dia kata, aku tanya pada Abdul Aziz bin Umar bin Aziz. Dia kata, ma takallam bihi abu. Dekat nak mati ayahmu cakap apa? Ini adalah Az-Zahabi dalam kitab Syiar An-Nabul Balad. Dia kata kami waktu ayah nak mati, aku, adik dia nama Abdullah, nama Asim, nama Ibrahim, kunna ughailima. Kami ni gulam ni mana kan budak-budak kecil. Umar bin Aziz ni ramai anak dia. Waktu dia nak mati tu, anak dia kecil lah kalau budak-budak. Allahu akbar. Maha kaya Tuhan. Jadi kami pun gilah sebagai anak ni. Muwad'i marilah singgung tanya ayah nak sakit nak mati ni. Jadi orang pun tanya dia, Umar, mu tinggal apa ke anakmu? Allahu akbar. Mu tinggal apa kepada anakmu? Tengok ni. Umar kata apa? Umar bagi satu kata-kata yang sentap. Ibnu Katsir sebut dalam Bidayah wan Nihayah. Dia kata apa? Wa haula'i banuk. Orang dia. Umar, anakmu 12 orang anak dia. Ala tusilam syai'. Mu tak wasiat apa-apa ke? Dia khalifah, ada je harta dia. Boleh je. Fa innahum fuqara. Dia kata anakmu tu miskin. Mu tinggal apa ke anakmu? Mu wasiat apa ke anakmu? Dia baca ayat, tanda ayat ni. Ayat suratul A'raf, ayat 196. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Wali aku, penjaga aku, Allah yang menurunkan kitab. Dan Allah lah yang menjaga orang-orang yang saleh. Allah Ta'ala jaga siapa? Orang-orang yang salihin, yang saleh. Wallahi la a'tihim ahad. Aku tak akan beri apa-apa kan aku. Sebab aku tak ada benda nak tinggal. Tengok. Wahum baina rajulain. Anak aku dua kategori. Salah dua kategori. Dia kata apa? Dia kata, in takunu salihin. Kalau anak aku salih, fallahu yatawalla salihin. Tengok ayat tu. Wallahu yatawalla salihin. Kalau anak aku salih, Allah Ta'ala jaga dia. Sebab Tuhan jamin dalam Quran, suratul A'raf 99, Allah wa huwa yatawalla salihin, dia akan jaga orang salih. Masya-Allah. Tinggi dia punya. Wa imma ghairu zalik. Na'udzubillah. Kalau anak aku tidak salih, tak dengar kata, buat benda tak baik, jadi aku tak tinggal harta untuk mereka enjoy, mereka berjoli, mereka buat maksiat, aku tak terlibat. Fala ubali fi ayyi wadin halak. Aku tak tahu dia nak pergi ke mana, ikut dia. Allahu akbar. Jadi aku tak nak tinggal harta yang menyebabkan anak aku tu jadi lara. Masya-Allah. Jadi Allahu akbar. Kata di pengkaji kata, tengok ni pesan yang Umar bila nak mati dia panggil anak dia. Tadilah anak-anak Umar Risalah tadi dia kata apa? Fa'awadahum wa'azzahum faqala. Dan dia pun wasiat kepada anak dia. Mu jadilah orang soleh, Allah Ta'ala jaga mu. Kalau mu tidak soleh, tak ada siapa nak jaga. Insarifu asamakumullah. Gilah buat kerja, Allah Ta'ala jaga kamu. Wa'asin. Allah Ta'ala akan beri orang yang akan jaga kamu lepas pada aku tak ada. Kata di rawi, tengok dalam kitab Riyadah yang kata, falaqad ra'ayna, aku tengok lepas pada beberapa tahun Umar mati, anak Umar bin Abdul Aziz ni bawa 80 kuda perang pada jalan Allah Ta'ala. Dan dia duduk bagi zakat sana sini. Sebab Allah Ta'ala yatawalla salihin. Anak khalifah lain, hak tinggal berjuta duit tu, beratus ribu tinggal duit anak dia, duduk minta sedekah lah ni. Subhanallah. Dia tak sebut lah. Ada disebut nama khalifah kita pun tak nak sebut lah. Benda dah berlaku. Tengok. Orang yang tinggal anak soleh, anak dia duduk keluar zakat, duduk infak, duduk tangguh nafkah jihad. Anak khalifah lain, hak tinggal harta bertambah, dan hidup minta sedekah. Kita kata, wallahu yatawalla salihin. Allah Ta'ala lah akan beri, akan jaga orang-orang yang soleh. Marilah para jemaah sekalian kita jadi orang soleh. Sebab itulah masa depan yang cemerlang. Kita hari ni tak masa depan cemerlang ni. Anak pun Masya Allah. Sahabat-sahabat kita yang kita sayangi. Orang baik-baik. Orang soleh. Nak kata tak soleh mana? Tak solat jemaah tak tinggal. Kuliah kita ikut sama. Anak ngata sekolah mana?
atas sekolah pelik-pelik lah, sekolah tu sekolah ni. Kenapa tak ada masuk ngaji agama sikit? Nak suruh masa depan. Kita kata lelak. Masa depan yang cemerlang, wallahu yatawallas salihin. Allah Ta'ala jaga. Apa dia? Orang-orang yang saleh. Kalau baca dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihah. Ingat tak? Dua orang kanak-kanak. Hak Nabi Musa, dua Nabi. Kalau kita kata Khidir tu Nabi, dua Nabi, pergi nak baiki tembok. Sebab nak jaga harta anak dia. Lish. Kenapa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa kana abuhuma salihah, sebab dua ayah dia tu saleh. Para pengkaji duk kaji, sebagai ulama tafsir sebut al-jaddus sabi'. Hak soleh betul-betulnya tok dia yang ketujuh nak atas. Tok ciak pun yang ketujuh tu soleh, habis anak cucu dia tempiah kesalihan tok dia tu turun habis pak bawah. Allahu akbar. Jadi para jemaah sekalian, siapa dia sayangkan anak, mari kita jadi orang soleh. Kita jauh, insya-Allah anak jauh. Kita tak ada, Allah Ta'ala jaga. Sebab itulah para sahabat dia tak kisah. Kurang-kurang beranak hari ni, esok pergi jihad, bawa jatuh. Ada cuti 27 hari. Tak? Habis 40 orang tina, pakai kering dulu. Anda pergi jihad. Allah Ta'ala jaga. Kita kata, Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebab itulah kita tengok sahabat-sahabat kita bila mari pendakwah. InsyaAllah pagi esok kita buat analisa kepada hikayat, kepada perjalanan kita rehlah kita ke utara ini. InsyaAllah, apa yang kita tengok, apa yang kita dapat, dan apa yang kita fikir tentang masa depan ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada sekeliling kita. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.